In general, lelaki memang ada satu behaviour yang lambat nak pergi mendapatkan rawatan kesihatan. Baik dari segi mental, baik dari segi fizikal, baik dari segi injury. Injury maksudnya contoh orang tu jatuh, okeylah tunggulah 2-3 hari dulu. Tapi tak wanita. Wanita dia lebih peka ataupun kita kata lebih seeking behaviour of treatment ni lebih ramai wanita. Selamat datang ke Podcast Uzma. So hari ini kita akan bersama dengan tetamu khas kita iaitu Dr. Sakinah. Assalamualaikum Dr. Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sihat? Sihat alhamdulillah. Sudah tahu apa topik kita hari ni? Saya tak tahu. Okey, topik kita hari ni adalah pasal weight management. Okey doktor. Weight management. Kita cakap pasal weight management. Saya sendiri pun sensitif dengan isu ni kan. Berat saya pun 65, tinggi saya 152. Obes kan doktor? Betul jangan. Alah, dia dah tahu kan. Dia dah tahu obes kan. Dia dah tahu obes, tanya. Yelah, obes lah. Tiga lah. Okay. So, tak lama lagi 3 bulan kita nak masuk tahun 2025. So masing-masing dah target baru. Kita dah ada, aku tahun depan aku nak berat aku macam ni, aku tahun depan target aku macam ni, aku nak buat macam ni. So pendapat doktor macam mana resolution untuk ke tahun 2025, apa yang patut kita prepare? Okay, of course lah, dari segi New Year resolution ni saya rasa itu ialah sendiri punya azam, sendiri punya target lah. Kita tak adalah kata semua orang kena lose weight. 2025 let's lose weight together. Tak lah. So macam lain orang lain lah. Betul. Kalau macam Nadia rasa tahun depan aim dia untuk lose weight, sebenarnya why not now? Why betul. must you wait until next year? Betul. Why? Tapi certain orang dia memang suka ada target. Maksudnya dia nak ada, bila dia ada target tu dia akan work towards that target lah. Tapi kita dah talk about 2025 lah kan. Padahal kita masih ada lagi Oktober, November, Disember. Kita ada lagi 4 bulan. So tak salah pun untuk kita start early. Start from now. Don't At least wait kita ada until preparation tu. Wah, okay, don't faham. wait until next year untuk lose weight. So it's good to have that kind of kita kata target, but how to achieve that target tu is your main concern right now. So how? Betul lah. Pada pendapat saya doktor kalau kita nak cakap pasal macam mana kita nak kuruskan berat badan kalau dari segi pemakanan, dietitian kita cuma like few option, macam-macam kita boleh jaga kalori, intake kita suku separuh, like so whatever yang ada dekat Google tu, ataupun kita boleh exercise, pergi gym. And selain daripada tu, sekarang dah ada macam-macam kaedah. Kita ada Sazenda, Contraf and so ever. So benda tu semua antara nak dengan tak nak. Tapi doktor kan, saya macam nak tanya lah, kalau doktor notice trending sekarang ni, ramai orang buat medical check up kita cakap pasal medical check up, orang buat medical check up, lelaki dan wanita. Sebab kita dah berat badan dah bertambah, kita nak buat serangan kesihatan. So doktor rasa dalam awareness kesedaran ni, lelaki ataupun wanita yang mesti akan datang ke klinik untuk buat serangan kesihatan. Okay. Nadira ada adik-beradik lelaki tak? Ada. Nadira rasa dia sanggup tak jumpa doktor? Doktor. Kalau tak disuruh tu susah. So kita bukan cakap pasal Nadira seorang punya satu keluarga je lah. So in general, lelaki memang ada satu behaviour yang lambat nak pergi mendapatkan rawatan kesihatan. Baik dari segi mental, baik dari segi fizikal, baik dari segi injury. Injury maksudnya contoh orang tu jatuh, okeylah tunggulah 2-3 hari dulu. Tapi tak wanita. Wanita dia lebih peka, ataupun kita kata lebih seeking behaviour of treatment ni lebih ramai wanita. Dari segi semua bidang, dari segi health, chronic disease, dari segi injury, mental pun sama. Jadi secara kajiannya memang lelaki ni agak sukar untuk pergi mendapatkan bantuan lah. So kalau Nadira sendiri pernah pasal adik yang lelaki tu susah kan. Di luar sana masih
sama juga. Lelaki agak sukar mendapatkan rawatan, tapi tidak kita kata tidak langsung. Ada, tetapi tidak ramai berbanding dengan wanita lah. Jadi kenapa tu banyak faktor. Lelaki ni kalau benda tu tak nampak depan mata, dia rasa macam tak ada. Ada faham sikit tak kalau dia punya signifikasi? Kalau tak nampak, aku rasa macam tak ada. Betul. So melainkan kalau dia macam accident, bengkok, aduh, okey lah, luka, okey, aku kenalah, kena juga pergilah, kena jugalah. So jadi bila kita kata pasal masalah kesihatan, ialah benda yang dia tak nampak. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dia tak nampak semua tu. Betul. Tapi dia rasa. Dia rasa. Contoh kencing manis, dia kencing banyak kali. Dia bangun banyak kali waktu malam. Lepas tu dia selalu rasa dahaga. Tapi dia rasa sebab panas kot. Lepas tu aku minum air banyak. Jadi lelaki ni memang macam tu. That's why di Malaysia kita buat guideline. Guideline umur berapa yang dah kena start saringan ni. Umur berapa tu? Biasanya umur 30 tahun ke atas dah kena start lah. Dulu 35 tahun. Makin lama makin muda lah dia dah kata kena buat saringan. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah keluarga. Kalau mak ayah kita ada kencing manis ke, ada darah tinggi ke, lagi awal lah kita kena buat. Okay. Yang ketiga, obesiti tadilah. Ya Allah. Maka Nadira dah buat check up ke? Dah. Alhamdulillah. Macam doktor cakap tadi, perempuan peka. Kita tak resist. Kita tak resist. So kita nak cerita in general, memang lelaki ni health seeking behaviour tu agak lewat sedikit berbanding dengan wanita. Jadi kita sebagai saya lah, sebagai bahagian kesihatan ni, mungkin kita pun punya tanggungjawab, kita tak cukup memberi awareness juga di luar sana tu. Kita dah borak pasal dari segi saringan, kan, dari segi sekarang saya macam terfikir satu benda dalam kepala saya ni lah, the picture. Dulu masa saya kecil masa saya kecil, saya selalu tengok macam orang-orang yang obesity ni mesti orang yang dewasa. Jadi sebab sekolah saya tengok budak kecil yang sebaik-sebaik saya macam masih kecil je semua. Macam kita orang sama kecil tau. Tapi bila kita dah membesar, benda ni, obesity ni dah ada di kalangan kanak-kanak, budak-budak. So pendapat doktor macam mana? Saya rasa macam pemakanan salah ke, ataupun ada, yelah Malaysia ni kaya dengan makanan. Yelah, satu tempat viral beratur panjang. Betul. Khairul Amin punya hal habis berderet. So doktor rasa pendapat doktor macam mana? Saya pun nak setuju, dan saya nampak memang trend, kita kata kanak-kanak pun dah nampak trend childhood obesity. Children obesity. Kenapa? Banyak faktor. Pertama, dahulunya tiada sangat gadget. Dulu kita tak ada sangat handphone, tak ada zaman saya lah. Betul. Dulu kita ada handphone, main tikar-tikar macam ni. Kalau ada pun handphone tu macam main yang macam Tetris, game yang boring-boring lah. Tak adalah WhatsApp ke apa tu, internet di ujung jari. Tak ada. So yang mana kita mencari keseronokan itu di luar. So untuk cari keseronokan luar, kita akan main lah dengan kita punya kawan. Betul. Kita akan lari, main tenteng, main lompat pagar, apa-apa sekali lompat lah, main tiang lah, main getah lah. Kita akan main benda-benda tu. Tapi nowadays, they find the pleasure by playing games, which is Roblox, main game kat handphone, benda macam tu lah. So entertainment pun lebih di tangan. Jadi bila benda tu berlaku, physical activity ni memang tak banyak. That's why childhood obesity kalau you nampak lebih kepada orang yang banyak bermain dengan kalau kita nampak urban dengan apa, kita kata yang orang yang duduk bandar dengan orang kampung, kampung ni tak nampak sangat dia punya obesity tu. Sebab mereka tak main sangat gadget tau. Mereka masih bermain di luar. Masih lagi dengan zaman dulu punya culture. Yang di bandar ni sudahlah kita kata gadget di tangan, game pun banyak main di tangan. Jadi
makanan memang faktor terbesar lah. Dulu mana ada Grab dengan Food Panda. Ya. Sekarang Grab, Food Panda, Shopee Food, apa lagi? Grab Food, apa lagi? Makan-makan, jom makanlah, apa benda makanlah. So benda tu easily accessible. Saya dulu kalau nak rasa KFC tu mungkin sebulan sekali. Kita sangat-sangat jarang lah. Sangat-sangat jarang. Tapi sekarang ni sangat mudah lah untuk kita kata anak-anak sekarang untuk mendapatkan makanan yang segera ni. Macam kalau saya jalan tu, saya tengok yang viral-viral segala cheese meleleh-leleh kan. Betul. Saya tengok budak-budak ni yang start makan ni. Kita tak pun dia orang lagi advance tunjuk TikTok kat kita. Ni makanan ni, makan ni. Betul. Jadi kita nak salahkan budak 100% pun tidak. Semuanya bermula dari rumah. Betul. Jika ibu bapa tidak memainkan peranan untuk menjaga diet anak-anak, maka anak-anak itu akan hanyutlah dengan pemakanan yang viral-viral segala cheese meleleh-leleh kan. Betul. Tengok budak-budak ni yang start makan ni. Kita tak pun dia orang lagi advance tunjuk TikTok kat kita. Ni makanan ni, makan ni. Betul. Jadi kita nak salahkan budak 100% pun tidak. Semuanya bermula dari rumah. Betul. Jika ibu bapa tidak memainkan peranan untuk menjaga diet anak-anak, maka anak-anak itu akan hanyutlah dengan pemakanan tersebut. Betul. Jadi tanggungjawab kat luar tu untuk dewasa ni, tanggungjawab untuk kita tengok anak-anak kita lah. Betul. Betul. Kalau kita salah langkah, salah beri guide kepada mereka, in future nanti generasi kita pun akan makin menurun lah. Betul. Makin rosak Betul-betul. So doktor, kalau macam dengan obesity yang kes obesity kat Malaysia, kita kena akui memang dah semakin meningkat, betul doktor? Apa penyakit yang paling senang untuk bagi mereka yang ada obesity ni? Okay. Obesity ni kalau ikutkan kita kata is a multi-factor, multi organ punya involvement lah. Maksudnya dia boleh affect kita punya jantung, kita punya buah pinggang, kita punya fungsi kesuburan, semua tu boleh affect. Tapi yang paling common kita nampak jantung lah, cardiovascular, jantung tu, dan akhirnya mendapatkan stroke juga. Okay. Dan next is kencing manis lah. Kencing manis sebab apa? Sebab fat tu not being used. So the fat not being used, dia akan tukar kepada sugar lah. So sugar jadilah diabetik pula kita ni. Next is cholesterol. And then banyak orang tak perasan kesuburan pun is affected by obesity. So contoh paling kita selalu dengar PCOS lah, polycystic ovarian syndrome ni. Kalau tengok management untuk PCOS, yang pertama sekali ialah lose weight. You lose weight, your hormone become more stable, then you can get pregnant. Itu satu. Jadi obesity ni, kalau kita kata kita nak cerita pasal obesity, memang panjang sangat benda kita nak cover. Cuma yang kita nampak yang paling common is heart lah. Hypertension, heart attack, stroke, macam tu. Tanpa kita sedar, sekecil-kecil berat badan boleh meragut nyawa. Doktor kadang-kadang orang tak sedar, dia rasa macam tak apa, alah sikit je naik ni, sikit je. Orang kata aku ni dah lama tak exercise, sekali aku exercise, aku dengar ada cerita orang tu exercise lepas tu dia mati. Padahal mungkin dia dah ada masalah ongoing dah dalam dia tak sedar. Tapi sebab dia tidak sedar, dia tidak buat check up, maka dia menyalahkan exercise tu. Ya, betul. So kita kena cakap betul-betul apa masalah kita sebenarnya. Kita kena buat saringan kesihatan sebenarnya. Betul. Susah doktor. Kalau bila orang tak ambil berat dengan berat badan sendiri, kita rasa macam berat kita kan, aku nak ni. Tapi sebenarnya dia lebih kepada kita nak awasi kesihatan kita sendiri. Bagi orang yang belum berkahwin, nak berkahwin, nak ada anak, benda semua main peranan penting juga. Betul doktor? Okay doktor, doktor cakap pasal saringan tadi kan. So saya nak tahu, basically cara umumnya berapa tahun dalam setahun tu, berapa kali sebenarnya kita kena buat saringan tu? Contoh ada yang kata kena buat setahun sekali, 2 tahun sekali. Doktor rasa macam berapa kali kena buat? Macam saya cakap, kalau kita kategoriskan risiko tu, kalau kita ada contoh mak ayah kita ada kencing manis yang tinggi kan, mungkin setahun 2 kali. Tapi jika tiada risk factor yang lain, setahun sekali lah paling kurang pun.
Setahun sekali. Tapi added on lagi lah. Contoh kalau kita ialah wanita yang dah pernah ada hubungan seks dengan suami, ataupun kita kata pernah melahirkan anak kan, itu dah kena tambah lah, ada pap smear, macam tu. Okay. Jadi kalau tanya saya secara simpelnya, setahun sekali lah. Setahun sekali lah. Tapi dia macam based on risk sendiri. Ada contoh dia tahu dia ada family history sekian. Diri dia sendiri yang tahu. Dia kena kita kena ambil tahu lah. Kena ambil tahu. Faham. Okey doktor. Dalam medical check up ni basically kita tengok apa? Tengok apa sebenarnya. Macam saya hari tu kan doktor tanya saya buat medical check up. Kata saya buat. Okay, saya buat. Bila saya tengok saya tak faham. Saya tak faham. Saya macam saya tengok ada warna merah, tulisan merah. Tapi dia cakap ni tak penting, ni tak apa. Kita tengok ini. Okay, so macam apa yang saya perlu highlight sebenarnya? Macam tu. Okay, untuk saya secara simpelnya, okay, kita punya target ialah you ada kolesterol tinggi ataupun diabetik ataupun tidak, and then you punya buah pinggang macam mana. Okay, itu 3 main lah, 3 main tu. So kalau dari segi kencing manis, saya akan tengok kepada HbA1c. Sebab HbA1c ni orang tak boleh tipu. HbA1c HbA1c ni dia purata gula dalam darah selama 3 bulan. So let's say orang tu puasa semalam, and then dia ambil result darah, dia ambil darah, lepas tu dia tengok gula dia 5. And tu sebenarnya kapilari saja. Tapi HbA1c ni sepanjang 3 bulan ni I tahulah you macam mana sebenarnya. Macam tu lah. Okay, so tak ditipu lah. Tak ditipu lah. So HbA1c. Yang kedua, saya akan tengok kolesterol dia juga. Kolesterol ni kita fokus kepada apa? Bukan total kolesterol lah. Kita fokus kepada LDL. LDL ni? LDL ni ialah kita kata kolesterol jahat lah. Senang. Dia ialah kalau kita kata nak predict 10 tahun lagi risiko orang tu ada masalah jantung, kita tengok ke LDL. So that's why kalau kita tengok kolesterol tu, sometimes we don't really see. Ini mungkin aku yang dia cakap kenapa ini dok kita kata kisah sangat kan. So itu tidak menentukan you punya masalah kesihatan macam mana, you punya tahap kawalan kesihatan macam mana, tidak. Kita akan tengok kat LDL. Contohlah macam tu. Okay, next apa? Buah pinggang. Biasanya saya akan tengok kat urea, creatinine dan juga EGFR tu lah. Maksudnya nak tengok how well your kidney function in 1 minute. Dia buang segala toksik dalam 1 minit macam mana. So secara simple yang tu, kalau kita nak kata lebih detail, you might be going to doze off. So I think cukup sampai situ je. 3 tu cukup. 3 cukup Cukup. Tak bukan apa, kadang-kadang kita macam saya pun tak faham apa yang sebenarnya saya nak kena tengok dekat a piece of paper yang kita buat tu kan. Tapi bila doktor diagnose macam ni, baru saya faham maknanya kat dalam badan kita ni ada kolesterol baik, kolesterol jahat. Tapi kalau macam yang latest sekarang ni kan orang duk cakap pasal InBody tu kan. So InBody ni dia punya advantage is you can see how much your muscle mass dengan your punya percentage of fat tu. So we can really aim towards percentage of fat loss lah. Kalau kita nampak fat tu tinggi, kita can advise accordingly kepada dia punya lifestyle dengan apa yang dia makan supaya dia boleh achieve target untuk weight loss tu. So contoh muscle mass tu rendah, body fat tu of course lah tinggi. Tapi kalau muscle mass you tinggi, you punya percentage of body fat untuk turun cepat tu lebih tinggi. So that's why anak-anak zaman sekarang ni kalau korang aktif daripada mula, InsyaAllah katakanlah you get to the phase yang you macam put on weight kan, you exercise sikit je, you punya muscle mass tu, memory of muscle mass pernah exercise dulu akan trigger balik. Dia akan buat balik kerja untuk buang fat tu. Berbanding dengan kanak-kanak yang tak exercise tak biasa ni, tu main game, lepas tu tengok TV, makan snack kan. So kalau dia ke fasa yang overweight nanti, agak sukar sikit lah untuk dia turun. Contoh kalau member jalan 10,000 steps untuk orang yang muscle mass dia bagus, bandingkan yang member tak pernah buat benda ni, you can see the difference. Fasa tu lebih cepat. Okay. So kita dah cover pasal saringan kesihatan, obesity. Saya rasa macam kita lost something kat sini. Apa tu? Apa itu sebenarnya obesity sebenarnya? Sebab nak cakap tadi nak obes kan. Apa yang nak rasa obes tu? Bagi saya obes ni bila saya timbang berat saya, dan saya buat BMI. Pandai lagi dia BMI. Saya hitung kat Google, dia ada apps kan, kira BMI tu. Kita
masuk kena kita tu macam pre-obese macam pre-obese apa? berat badan saya dah berlebihan, tak kena dengan tinggi saya, overweight. Okay. So technically Asian kita orang Malaysia kan, kita Asian ni BMI 23 tu dah kira pre-obese, which is overweight lah. Dulunya orang panggil 25 and above, now is 23 and above lah. And then when it comes to BMI 27, barulah kita kata obesity. Okay, macam mana nak kira? Tinggi kali berat, kuasa 2. Berat tu, lupalah saya doktor. Berat tu bagi kuasa 2 tinggi lah. So obesity ialah apabila BMI tu lebih pada 27. Okay, so untuk saya you jangan nak tunggu obese, you jangan nak tunggu sampai obese baru you nak buat sesuatu. Overweight tu you dah kena trigger dah, you have to do something. Sebab kalau you nak tunggu obese, badan makin berat, makin susah lah orang kata. Faham. Okay. I faham. Kita nampak susah. Bila kita dah berat ni saya rasa bukan saya seorang lah, saya rasa anda di luar sana semua pun mesti macam susah. Kita dah berat, nak turun tu susah. Dan lagi-lagi macam bagi mak-mak yang dah pregnant, dah bersalin kan, kita faham dia punya badan dah tak so struggle lah untuk kurus tu sebenarnya. Once dah kurus, senang pula tu naik kan. Macam tu saya rasa anda semua pun setuju kan benda ni. So doktor rasa apa cara terbaik? Cara terbaik sebab saya pernah dengar like macam IF, OMAD, you know, carnivore, benda-benda ni semua macam doktor, pendapat doktor macam mana? Okey ke kalau macam saya pun macam teringin nak jumpa yang IF tu. Okey, untuk saya pernah cuba beberapa method lah. Tapi yang saya nampak paling berkesan terhadap pasien saya dan juga diri saya sendiri ialah dari suku-suku separuh. Sebab apa? Saya masih boleh makan apa yang saya suka, apa yang saya nak, cuma dalam portion yang sedikit lah. So I still can enjoy my food, only that kita kata portion lah kita jaga. Sebab saya pernah cuba intermittent fasting, tapi somehow mungkin sebab faktor kerja saya juga, jadi saya rasa benda tu macam very demanding kan, kita punya kerja kan. Kita punya otak tiba jadi macam blank kadang-kadang punya juga. Dan saya nampak orang yang intermittent fasting memang you lose weight cepat, tapi you ada tendency untuk rebound cepat juga. Contohnya macam mana tu? Contohnya bila you tak buat intermittent fasting kan, you punya weight gain pun cepat juga. Maksudnya kita punya craving tu akan makin macam macam tu ke? Nak kata craving tu susah nak cakap, itu individual orang kata. Jadi saya pun tak boleh kata apple to apple juga benda ni. Cuma saya nampak majoriti daripada patient-patient saya lah lebih konsisten ialah orang yang buat diet suku-suku separuh banding dengan intermittent fasting ataupun kita kata 1 meal a day ataupun Atkins ataupun calorie macam tu lah. Cara lain yang saya rasa okey juga ialah cuba buat puasa Isnin Khamis. Satu, kita dapat pahala. Kedua, itu pun sort of intermittent fasting juga. If you want to integrate benda tu, to me, you don't have to stick to one method in order to do sweet. Kita play around lah. So you combine your punya intermittent fasting tu, which is puasa Isnin Khamis, dan buat diet suku-suku separuh. Menarik. Itu insyaAllah lah. Dan kita nampak pun kalau weight loss tu is better from diet. Maksudnya 70% ni untuk you lose weight is from your diet itself. It's not really from the exercise. Exercise tu 30% saja. So maknanya another 70% tu basically daripada pemakanan kita, diet kita sendiri. Exercise tetap kena buat. Biarpun kita tak hantar you jalan kaki je pun dah kira exercise lah. Rather than you do nothing. Macam sekarang ni kan kita ada macam-macam method untuk exercise kan. Macam orang tu buat kat TikTok lah, kata segala benda lah itu kan. Ada HIIT lah. Saya rasa HIIT tu bagus. Tapi terlalu banyak pendapat. Jadi untuk saya, you stick pada satu and you tengok does it work for you or not. Tapi kena konsisten lah. Contoh macam HIIT tu, High Intensive Interval Training tu, 15 minit je.
you buat. Tak adalah ambil masa banyak mana pun. Tapi kena konsisten lah. Tapi ada juga saya dengar kalau macam kita nak buat senaman ni, macam kita kena ukur baju di badan sendiri. Kita tengok tahap kemampuan kita, betul. kan. Betul. Takkanlah you macam kita kata berat 120 kilo, kita nak you jalan berlari pula dekat taman tu. Tidak. Of course you start dengan berjalan dulu. Berjalan, lepas tu nampak ada improvement, dan akhirnya baru you berlari. Baru improve lah. Faham. Okey, ataupun kau jangan, kalau macam doktor kan jumpa patient yang jenis yang bekerja, tak ada masa semua, tapi dia nak lose weight. Doktor buat macam mana? Okey, jom. Okey, contoh doktor kan selalu jumpa pesakit yang bekerja, tak ada masa nak pergi gym, balik pun dah penat. Tapi diorang nak lose weight. So doktor akan bagi suggestion macam mana kepada pesakit ni? First, saya akan tengok dulu dia ada risiko apa-apa tak. Contoh, ada darah tinggi ke, ada kencing manis ke, dia ada sejarah keluarga kanser ke, kan, ataupun dia sendiri pernah ada kanser ke. Yang tu dari situ saya akan decide pula apa yang sesuai untuk dia. Tapi dalam masa sama saya tengok dia punya karakter pemakanan macam mana. Dia jenis yang craving ke, macam ada orang macam emotional stress eating. Dia stress dia makan, dia happy dia makan. Okay, that is me. So dia akan macam related kepada emosi, dia akan makan lah. Ada pula memang jenis mengunyah je. Dia memang kena mengunyah untuk dia keep herself awake. Untuk contoh orang kerja shift malam kan, dia memang kena makan untuk dia. Yelah, dia tak merokok, so dia tak nak merokok, so dia makan lah. Untuk dia no harm done kunyah je, aku nak kena awake ni. So kita tengok kepada dia punya lifestyle, dia punya karakter pemakanan, dia punya risiko, dan baru kita decide lah apa yang sesuai. So macam yang sekarang ni dekat market kita ada yang injection, dalam bentuk injection, yang dalam bentuk makan pun ada. Dalam bentuk makan ni ada banyak, ada Phentermine, kita kata ada Contrave, lepas tu kita ada yang jenis injection liraglutide sama glutide, benda-benda tu lah. So untuk orang yang saya nampak BMI dia 27 ke atas, which is memang obese, sama ada masalah kesihatan ataupun tidak. Kalau jenis yang stress eating ataupun emotional eating, Excuse me, kita cuba Contrave lah. Itu dah bentuk tablet. Kalau yang jenis macam dia sentiasa kena makan, dia rasa kalau dia makan baru dia boleh buat kerja, yang tu kita cuba bagi injection. Injection macam Sazenda lah. Contoh macam Sazenda lah. Sazenda ni pula dia ada dos dia pula. So dos dia pula 0.6 dulu, seminggu lepas tu dia naik 1.2. Itu pun kita kena, bila kita nak start sesuatu ni, kita kena bertanggungjawab lah bila kita start tu. Maksudnya doktor yang start tu kena bertanggungjawab terhadap pesakit tersebut. Maksudnya katakanlah pesakit tu dia mengalami side effect daripada injection tersebut, apa doktor tu punya peranan di situ? Adakah you kan kata stop, ataupun yang kata okey tunggu dulu, ataupun yang paksa juga dia, ataupun yang create another option. So you as a doctor, when you start something, you are responsible to that patient. So that's why saya tak berani nak cakap secara raw. Okey, kau ambil ni, kau ambil ni, mesti kau lose weight punya, macam tu. Tapi kalau you main ambil je, you are not under my care, lepas tu you develop pula side effect semua kan, tak boleh lah macam tu. Susah lah macam tu. Berdosa lah saya. Betul. Like mostly pesakit yang datang ke klinik doktor, doktor dah bagi option macam Zenda, Duramin and Contrave tu semua kan. Diorang akan pilih yang mana? Pilihan yang paling hot lah sekali diorang akan macam senang tertarik. Saya nampak sekarang ni tengah trending Zenda lah, yang cucuk. Yang cucuk mungkin sebab efek dia cepat. Tak juga. Dua-dua pun efek cepat. Mungkin sebab nampak lebih mudah kot. Kalau macam pin macam senang juga, macam telan, settle. Tapi macam orang yang pin ni biasanya orang yang stress eating, emotional eating. Saya tak banyak jumpa yang tu lah. Saya banyak jumpa yang macam apa-apa dia kena makan, bukan sebab emotional, bukan sebab craving lah. Okay, faham. So sebelum kita akhiri sesi kita hari ni doktor, doktor ada apa-apa kata-kata yang doktor nak
bagi pada kita punya penonton di luar sana yang mana emosi ke, makan sebab emosi, makan sebab nak kunyah-kunyah, yang craving memanjang ni, nak kurus tapi tengah makan macam sekarang. Macam mana tu doktor? Bila nak mula ni? Bila nak mula tu kan. Okay. Saya punya pendapat dan saya seru kat luar sana, find your big why. Find your big why maksudnya you kena tahu kenapa you nak lose weight. Sebab nak nampak cantik ke, sebab nak pakai baju raya yang hot ke kan. Tapi sampai mana? Sebab kalau kita kata nampak cantik ni memang lama-lama kita akan tua juga. Cantik ni tak kekal mana. Pakai baju raya pun nanti akan lusuh juga. Tak kekal mana. Yang paling penting ialah kita nak beribadah. Sebab bila kita beribadah, kita akan dapat pahala kan. Jadi kita nak sihat. Kita kena kekalkan pada ideal weight kita. Jadi kepada kepada semua yang di luar sana tu, jika anda pada peringkat overweight ataupun obese, sudah kena ada target kenapa anda nak lose weight. Dan jadikan kita punya agama, kita punya sebab utama kenapa kita nak sihat, supaya kita dapat beribadat kepada Tuhan kita yang ciptakan kita. Okey? Yang tu. Lepas tu kita kata pasal target ni, bila ni certain orang memang dia jenis memang suka ada target. Contoh macam nak kata nak cuba tahun depan kan, nak buat 2025, boleh, tak ada masalah. Sebab saya nampak bila orang ada target pun bagus juga, dia akan work towards that target. Rather than macam random, aku nak lose weight lah, tak tahu bila. Ada orang dia suka buat tarikh masa anniversary dia, buy anniversary ataupun buy raya, nak buy raya. Tapi janganlah buy raya lepas tu after raya whatever. So dia kena ada maintain pula lepas tu. Okey. Sebagai seorang doktor, saya akan kata bila ada target tu, jangan target tu terlalu straight. The best is you target 10% of weight loss dalam masa 6 bulan. So slowly but surely dapatkan target tu. I see. Okay. Terima kasih Dr. Sakinah kerana sudi bersama kami pada hari ini. Sama-sama. Dan itu saja sekian podcast bersama Uzma. Kalau anda ada next topik yang menarik, sila komen di bawah dan kami akan pilih.